Baiklah, sebelum ini kita dah belajar tentang ubahan langsung dan ubahan songsang. Hari ini kita masuk pula kepada ubahan tercantum. Ubahan tercantum adalah gabungan di antara ubahan langsung dan ubahan songsang. Contoh, saya terus pergi kepada contoh. P berubah secara langsung dengan X dan punca kuasa 2 Y. Dekat sini ada dua operasi iaitu X dan punca kuasa 2 Y. Soalannya, cari hubungan di antara P, X dan Y. Bila sebut hubungan, bermaksud dia hendak kamu cari persamaan. Jadi, sebelum kita pergi mencari persamaan, kita kena ubah dulu daripada bentuk ayat ke dalam bentuk simbol. Okey, ditukarkan P berubah secara langsung, maksudnya kita tukar kepada simbol ubahan dengan X dan punca kuasa 2Y. Jadi, X darab punca kuasa 2Y. Jadi, bila dia nak cari hubungan, kita perlu keluarkan dia punya persamaan. Jadi, daripada simbol ubahan, tukar kepada persamaan, dia akan keluar huruf K, di mana K adalah pemalar. Jadi, kita punya persamaan atau hubungan akan jadi P sama dengan K darab X darab punca kuasa 2Y. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Kita tengok soalan ni. Diberi F berubah secara langsung dengan kuasa 2G dan secara songsang dengan kuasa 2H. Cari hubungan antara F, G dan H. Keyword di sini adalah hubungan. Bila sebut hubungan, bermaksud dia nak kita mencari persamaan. Apa itu persamaan? Maksudnya apa sama dengan K apa. Okey. Seterusnya, kita tengok maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi ada dua, di mana F berubah secara langsung dengan kuasa 2G dan secara songsang dengan kuasa 2H. Jadi, daripada situ kita tahu, selepas simbol ubahan akan ada dua maklumat, iaitu F berubah secara langsung dengan punca kuasa 2G. Bila sebut punca kuasa 2G, dia direct kan? Dan secara songsang dengan kuasa 2H. Bila songsang, dia akan jadi 1 per H kuasa 2. Daripada simbol ubahan, kita nak tukar persamaan. Bila ubahan tukar kepada persamaan, automatik dia akan jadi sama dengan K. So, dia akan jadi F sama dengan K darab punca kuasa 2G darab 1 per H kuasa 2. Titik bulat besar ni maksudnya darab. Okey, so daripada situ kita permudahkan, dia akan jadi F sama dengan K darab punca G per H kuasa 2. So, inilah jawapan akhir dia. Okey, contoh yang kedua, kita tengok diberi bahawa X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, so keyword di sini berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. Apa yang berubah? X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Itu keyword dia. Dan ada maklumat lain yang diberi. X sama dengan 1 per 4 apabila Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 64. Apa yang dia nak? Apakah tugasan kita? Tugasan kita adalah ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Maka jawapan kita macam mana? Ingatlah, daripada ayat kita tukar ke dalam bentuk simbol. Di mana X berubah secara simbol ubahan secara langsung, maksudnya secara direct dengan Y kuasa 3 dan secara songsang. Bila songsang mesti 1 per punca kuasa 2 Z. So, daripada simbol ubahan kita mesti tukar kepada persamaan, baru kita boleh cari nilai K. So, daripada situ, kita ubah kepada persamaan. Bila kita ubah je daripada simbol ubahan kepada persamaan,
automatik dia akan jadi sama dengan K. Maka jalan kerja yang kedua akan jadi X sama dengan K darab Y kuasa 3 darab 1 per punca kuasa 2 Z. 1 per punca kuasa 2 Z tadi sebab dia berubah secara songsang. Jadi persamaan kita akan jadi X sama dengan K darab Y kuasa 3 per punca Z. Daripada situ, sebab dia nak kita ungkapkan, maka kita kena cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Kita guna maklumat yang dia bagi tadi. X sama dengan 1/4, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 64. Kita masuk dalam persamaan. Maka X sama dengan 1/4 sama dengan K. Y kita ganti dengan 2 kuasa 3 dan punca Z kita ganti dengan punca kuasa 64. So, daripada situ kita dapat nilai K sama dengan 4. Jangan tinggal jawapan dengan K sama dengan 4. Kita kena masukkan balik dalam persamaan mula-mula tadi. Maka jawapan kita akan jadi X sama dengan Y kuasa 3 per 4 darab punca kuasa 2 Z. Okey, contoh yang terakhir. Kita lihat soalan ini. Jadual menunjukkan pemboleh ubah P, Q dan R dengan hubungan P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan berubah secara songsang dengan R. Okey, cari nilai diberi P sama dengan 6, Q sama dengan 36 dan R sama dengan 3. Cari nilai Y apabila P sama dengan 4 dan Q sama dengan 256. Dalam soalan ini selalu kerap keluar soalan peksa. Dalam soalan ini, diberi dalam bentuk jadual. So, kita kena tengok mana nilai yang lengkap ketiga-tiga atau kalau dia melibatkan 2 pemboleh ubah atau dalam soalan ini 3 pemboleh ubah. Maka yang itu kita gunakan, yang pertama dalam kotak oranye tu, kita gunakan untuk mencari nilai K. Kenapa? Sebab bila kita nak cari nilai Y, kita kena bentukkan persamaan yang kita tahu nilai K-nya berapa. Okay, so daripada situ dalam kes soalan ini, persamaan ubahan itu telah ditukarkan ke dalam bentuk simbol. Dia tak bagi dalam bentuk ayat, dia tukar dalam bentuk simbol terus. Dia dah bagi dalam bentuk simbol terus. So, langkah kerja kita bermula daripada menukarkan daripada bentuk simbol kepada bentuk persamaan. So, bila kita tukar ke dalam bentuk persamaan, dia akan jadi P sama dengan K darab punca kuasa 2Q per R. Daripada situ, kita ambil nilai yang lengkap dalam kotak oranye itu, kita gantikan dalam persamaan. Jadi, kita gantikan 6 sama dengan K darab punca kuasa 2, 36 per 3. Bila kita kira, kita dapat nilai K sama dengan 3. Daripada situ, kita ganti nilai K dan masukkan dalam persamaan kita tadi. Maka persamaan kita yang baru akan jadi P sama dengan 3 darab punca kuasa 2Q per R. Itu persamaan kita. Daripada situ, barulah kita cari nilai Y yang ada dalam kotak hijau. Okey, untuk cari nilai Y, dia mesti bagi dah nilai P dan Q. Kenapa? Sebab daripada situ barulah kita boleh cari nilai Y. Maka kita gantikan dengan persamaan P dalam persamaan P jadi 4 dan Q jadi 256. So, bila kita ganti, dia akan jadi 4 sama dengan 3 darab punca kuasa 256 per Y. Maka, akhir sekali, bila kita dah selesaikan, kita dapat Y sama dengan 12.